أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, dengan kehendaknya, kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kelas kafa di atas talian. Semoga ilmu yang kita terima adalah ilmu yang berkat dan manfaat, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pelajaran akidah. Sebagai orang Islam, wajib fardu ain, mesti, tak kira siapa, lelaki atau perempuan, apabila dia mukallaf, fardu ain, wajib belajar ilmu akidah. Selain daripada kita akan menghadapi peperiksaan UPKK, kita juga kena ada keikhlasan. Tu yang paling penting. Kena ada apa tadi? Ikhlas. Ikhlas ni artinya suci, bersih hati. Kita belajar agama ni kerana Allah, tu penting. Daripada situlah akan melahirkan ilmu yang berkat. Daripada situlah akan melahirkan insan yang soleh, solehah. Sebab Ustaz pesan ni, molek-molek dengar ni. Nak mencari orang yang bijak pandai zaman sekarang ni sangat mudah. Dengar tu. Nak cari orang yang bijak pandai zaman sekarang mudah, tapi nak cari orang yang soleh dan solehah tu susah. Tu sebab apa? Puncanya daripada umbi, daripada awal dia belajar tu tidak ada keikhlasan. Dia belajar tu ada niat lain selain daripada Allah. Maka niat semacam tu orang panggil niat yang tidak ada keikhlasan. Belajar agama ni salah satu daripada ibadah, mestilah kena ada ikhlas. Tu orang panggil nasihat. Ustaz bagi nasihat, dengar, buat kerja yang Ustaz bagi tu dengan ikhlas. Okey, baik, hari ni kita nak sambung tajuk sifat iradah. Sifat iradah ialah salah satu sifat wajib bagi Allah, yang wajib atas kita orang mukallaf beriman. Beriman dengan yakin 100%. Bila kita beriman, kita kena mengerti dan memahami apakah maksud iradah. Dengar Ustaz ulang kali lagi, sebab ini kita nak masuk bab redha, sabar dan syukur. Baik. Iradah artinya kehendak. Okey, ulang. Kehendak. Dengan sifat iradah, Allah Subhanahu wa taala menentukan, mentakdirkan segala perkara yang mungkin. Semua perkara yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat iradah. Okey, di situ Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iradah, kehendak. Mustahil, tidak terima akal. Allah terpaksa. Bahasa Arab dia panggil karahah. Allah melakukan sesuatu kerana terpaksa. Tidak mungkin. Tidak mungkin akal boleh terima seumpama itu. Okey. Semua perkara yang berlaku, sama ada yang baik, yang buruk, yang kita suka ataupun tidak, yang yang telah berlaku pada saat ini, yang lagi akan datang, segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah Taala. Allah telah mengatur, menyusun semua perkara. Okey. Dalilnya, buktinya ialah ada alam ini, ada langit dan bumi. Inilah bukti, inilah tanda bahawa Allah Ta'ala yang kita sembah, yang kita beriman dengannya, dia bersifat dengan iradah. Alam ni lah bukti, langit bumi, inilah bukti Allah bersifat dengan iradah. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, tentu dia bersifat dengan karahah, terpaksa. Kalau Allah bersifat dengan terpaksa, melakukan sesuatu dengan nyanyuk, tentulah dia bersifat dengan lemah. Kalau dia sendiri lemah, bagaimana Tuhan yang lemah boleh menjadikan langit dan bumi dan segala-galanya? Sedangkan langit dan bumi dan segala-galanya sekarang kita telah pun dapat melihat, dapat mendengar, dapat merasa. Tengok bulan, tengok langit comelnya, tengok laut yang berseluruh comelnya. Selain daripada Allah, siapa yang mampu, yang boleh menjadikan seumpama itu? Tentu sekali tidak ada. Baik, base itu. Sekarang ni Ustaz kata semua perkara yang berlaku adalah kehendak Allah, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Baik, kalau yang baik, yang kita suka, yang kita ingini, yang kita hajati berlaku, berlaku tu dengan kehendak Allah. Apabila berlaku je yang kita suka, maka kita hendaklah melahirkan rasa sifat syukur.
Sifat apa? Sifat syukur. Syukur ni artinya kita menggunakan kebaikan, kebahagiaan, apa lagi? Kebijaksanaan yang Tuhan takdirkan kepada kita, kesenangan, kesihatan yang Tuhan bagi kepada kita, semualah, semua yang baik yang kita suka tu, kita gunakan semua itu di jalan yang benar, di jalan yang betul. Guna kesihatan untuk belajar agama. Tu cara dia. Guna kesihatan ni untuk belajar agama fardu ain kelah kafar. Guna kesihatan ni untuk melakukan ibadah sembahyang. Itu orang panggil kita menggunakan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita dengan jalan yang betul. Tuhan telah menentukan kita sihat. Kita guna kesihatan kita ni untuk pukul orang. Kita guna kesihatan kita ni untuk mencuri, buat kezaliman, buat kejahatan. Itu orang panggil tidak mensyukuri. Bila kita dapat nikmat yang Allah Ta'ala takdir, tak kira lah nikmat apa pun, kita mestilah bersyukur. Itulah kesan orang yang beriman kepada sifat iradah Allah Ta'ala. Lagi, bila Allah Ta'ala kita dah meyakini segala perkara Allah Ta'ala telah tetapkan, kita akan bertambah yakin. Kita bertambah apa? Yakin. Allah Ta'ala mentakdirkan segala-galanya. Kita yakin dengan ketentuan Allah. Itulah di antara kesan beriman dengan sifat iradah. Boleh tengok muka surat 9. Kemudian andai kata kita ingin benda yang baik, yang molek, tiba-tiba takdir Allah Ta'ala menentukan dengan sifat iradatnya, kita ditimpa perkara yang kita tak ingini. Contoh apa? Sakit. Contoh bagi satu je lah. Contohnya sakit. Kita ditimpa sakit, sakit demam, sakit dah kira apa-apa sekalipun sakit. Bila kita ditimpa sakit, kita pun mengingat dan meyakini. Ingat dan meyakini dua perkara yang berbeza. Ada orang dia meyakini sangat-sangat tapi terlupa. Ada orang dia meyakini dengan yakin dan dalam masa yang sama hati dia ingat. Berbeza tu. Dia ingat, dia meyakini dan mengingati. Semua ketentuan sakit yang dia dihadapi itu adalah datang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agama menganjurkan, mewajibkan dia menerima dengan hati yang sabar. Hati yang sabar. Apa maksud sabar? Tahan hati daripada marah. Tahan hati daripada marah. Bila kita tidak sabar, dia akan melahirkan sifat marah. Sabar lawannya marah. Bila kita hilang sabar, akan wujud, akan lahir sifat marah. Sebab tu dalam agama ada salah satu sifat mahmudah. Antara yang sebut yang pertama tadi, sifat syukur. Penting ni, sifat syukur. Sifat syukur ni masa sebut tadi, kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni di jalan yang betul. Contoh tadi, Tuhan bagi nikmat kesihatan. Tuhan bagi nikmat kita guna gadget untuk kita belajar. Tu nikmat tu. Ramai mana orang tak dapat nak benda tu untuk belajar dan sebagainya. Tiba-tiba kita, daripada ramai kita ada benda tu. Nikmat lah tu. Nikmat kesihatan Tuhan bagi. Guna nikmat tu. Guna untuk belajar agama. Guna untuk melakukan ibadah solat fardu 5 waktu. Tu orang panggil bersyukur. Yang kedua, salah satu laginya, sifat mahmudah yang dipuji oleh syarak, iaitulah sifat sabar. Sifat sabar ni, kita tahan hati daripada marah. Bila kita tahan hati daripada marah, orang panggil sabar. Maknanya kita tidaklah jadi keluh kesah, dok tenang, pemarah. Sebab apa? Sebab kita telah pun didik mujahadah hati kita dengan sifat sabar. Okey, yang ketiga, bila kita dah meyakini dengan yakin Allah yang menentukan segala-galanya, kita akan redha semua ketentuan Allah Ta'ala. Kita redha dapat yang baik, alhamdulillah, syukur. Dapat yang kita tak suka, yang tak baik, kita berusaha dah dapat ditimpa juga perkara yang musibah, kita redha. Apa maksud redha? Redha artinya kita terima dengan hati yang terbuka ataupun kita berlapang dada. Redha ni ialah sifat mahmudah. Antara sifat mahmudah, sifat yang dipuji, yang kita perlu hiasi dalam hati kita. Antaranya tadi yang pertama syukur, yang keduanya sabar, yang ketiganya redha. Redha ni artinya kita berlapang dada. Kita terima semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang terbuka. Inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diriku. Setelah aku berusaha dengan bersungguh-sungguh, tiba-tiba dapat sebaliknya. Aku terima dengan redha, aku sabar,
dan aku tidak berputus asa. Tu orang panggil kesan daripada kita beriman dan memahami sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh tinggal usaha dan ikhtiar. Kalau kita tinggal usaha, kalau kita tinggal ikhtiar, kita nak berjaya dalam pelajaran, kita nak sihat, tiba-tiba kita tak mau belajar bersungguh-sungguh, tiba-tiba kita tak mau makan ubat. Tu orang panggil salah dari segi jalanan syariat. Salah dari segi jalanan syariat. Syariat zahir kita kena melakukan asbab, iaitulah usaha dan ikhtiar. Setelah kita melakukan usaha dan ikhtiar, maka apa-apa sahaja ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan, takdirkan, tetapkan terhadap diri kita, kita menyambut, kita terima dengan hati, sama ada kita syukur di atas nikmat ataupun kita sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita dengan hati yang berlapang, dengan hati yang berlapang dada, redha. Okey, insya-Allah semoga ilmu ini bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.